Memulihkan diri daripada ketagihan penagihan dadah bukanlah satu proses yang mudah dan juga cepat. Ia memerlukan masa untuk mengatasi kebergantungan kepada penarikan gejala dan juga cara untuk mengatasi kebergantungan terhadap penggunaan dadah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Fuazu Zakia binti Abdul Muhyiddin Zaman daripada AADK Daerah Sekamat. Saya harap semua dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera. Dalam musim pandemik COVID-19 ini, saya harap semua sentiasa mematuhi SOP dan berada di rumah bagi memastikan diri kita dan ahli keluarga kita bebas daripada virus COVID-19. Dan hari ini tajuk kita adalah di bawah tajuk metrik, iaitu pencegahan relapse, dan tajuk yang akan difokuskan adalah alkohol. Dalam proses kepulihan akan berlaku penagihan relapse. Mana-mana klien pun akan mengalami penagihan relapse ini jika anda tidak mempunyai rancangan pemulihan klien yang tersusun rapi. Jadi penting sebagai seorang klien untuk anda mempunyai rancangan pemulihan klien supaya anda tidak tersasar daripada rawatan dan pemulihan. Sebab relapse ni adalah satu ancaman dalam proses rawatan dan pemulihan. Jadi ada yang mengatakan menggunakan alkohol ini dapat ataupun boleh membantu menghentikan penggunaan dadah. Adakah ia benar ataupun mitos semata? Ya, mitos semata. Tidak ada sebarang pengasihan ataupun pengesahan ataupun penilaian ataupun analisa yang dibuat hasil daripada kajian yang mengatakan alkohol ini mampu menghentikan penagihan dadah. Apa yang perlu anda tahu adalah ia dipanggil sebagai hanyutan relapse, di mana dalam proses anda pulih, dalam proses anda ingin dapatkan rawatan dan pemulihan, anda telah dihanyutkan dengan satu stigma yang mengatakan ada bahan lain boleh membantu anda untuk berhenti menggunakan dadah. Alkohol bukan jalan penyelesaiannya, kerana anda perlu tahu apa itu alkohol. Minuman beralkohol mengandungi etanol, iaitu sebatian yang tergolong dalam kumpulan dadah yang boleh menindaskan fungsi sistem saraf pusat. Dia boleh melambatkan tindak balas fizikal dan juga mental peminum. Selain itu, etanol juga adalah dadah yang boleh mendatangkan kebergantungan ataupun ketagihan jika diambil setiap hari. Baik sahaja diminum, alkohol akan diserap ke dalam aliran darah melalui permukaan perut dan juga usus. Bahagian kecil akan terus pergi ke otak dan paru-paru dan dikumuhkan melalui pernafasan. Manakala sebahagian besar alkohol akan dimetabolisme oleh hati dan dikumuhkan oleh ginjal melalui air kencing. Kesan alkohol ni akan memberi kesan kepada peminumnya bergantung kepada jumlah alkohol yang berada dalam peredaran darah seseorang tu. So, peminum yang mengambil alkohol yang banyak maka akan mabuk banyaklah. Jadi, bila seseorang mabuk itu akan hilang daripada koordinasi gerak tubuh dan juga gangguan dan kepada pertimbangan dan kewarasan diri, mereka pun terjatuh ataupun mengalami kemalangan, bergaduh, tercedera ataupun memori mereka akan blackout, yang mana merupakan kompilasi ataupun kesan kemudaratan jangka pendek berkaitan pengambilan alkohol itu sendiri. So, kesan lain tu adalah seperti hangover lah. Tanda-tanda hangover alkohol termasuk sakit kepala, loya, muntah, cerit-berit, gangguan pergerakan usus dan juga boleh menggeletar selama beberapa jam. Tapi dia bergantung jugalah kepada jumlah alkohol dalam darah ketika itu. Okey, tanda hangover ni akan tamat ataupun hilang dalam badan seseorang tu bila peredaran darah telah dikumuhkan dari badan. Jadi kemudaratan alkohol kepada sistem saraf dan otak, iaitu neuropsychiatric, merupakan kesan jangka panjang alkohol yang paling kerap berlakulah kepada seseorang dewasa yang menggunakan alkohol ni. Jadi alkohol ni memang akan memberi kesan yang panjang, terutama kepada kesan mental, sehingga mencenderungkan seseorang itu boleh membunuh diri ataupun hilang ingatan ataupun gila. Okey, selain itu juga alkohol ini juga memberi kesan toksin dalam organ badan seseorang. Contohnya boleh menyebabkan sirosis hati, kegagalan fungsi hati, kegagalan jantung, gastrik, ulcer, radang pankreas dan kanser saluran orofaring, iaitu mulut dan tekak. Semua ini merupakan kompilasi kesan jangka panjang kemudaratan kesihatan alkohol. So, kematian pramatang juga boleh berlaku akibat kegagalan fungsi organ badan kita. So, kajian saintifik menunjukkan antara
pengambil minuman alkohol di kalangan wanita yang mengandung boleh menyebabkan kecacatan dan keabnormal janin yang dikandung. Bahaya kan? So kematian mengejut boleh berlaku sekiranya alkohol diambil terlalu banyak. Mengapa ada di kalangan anda yang menggunakan alkohol? Ada yang menggunakan alkohol dengan mengatakan untuk tujuan relaksasi, untuk tenangkan diri, menghilangkan stres ataupun untuk mengisi masa lapang, dan ada juga yang menggunakan alkohol untuk menyambut sesuatu perayaan ataupun meraihkan sesuatu kejadian ataupun hari jadi, mungkin perkahwinan dan sebagainya. Apa sahaja alasan anda menggunakan alkohol bukan cara untuk menghentikan dadah. Anda mungkin rasa boleh menghentikan dadah dengan menggunakan alkohol, tapi tanpa anda sedar, anda telah menjadi gian ataupun ketagihan kepada alkohol. Selain membahayakan kesihatan, arak juga haram di sisi agama. Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahsia dari masa yang muda abadi. Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan. Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan. Ambillah waktu untuk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah muzik yang menggetarkan hati. Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah membuat terasa hidup bererti. Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan. Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju syurga. Sampai di sini sahaja apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan sebaiknya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Semoga dapat berjumpa lagi. Ingat, teruskan kepulihan anda kerana kepulihan anda keutamaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.